Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sabah hebat. Saya No to 16 and saya Yes to Top 10. Saya pembentang anda kali ini, Asrifah binti Amirul, akan berkongsi satu kajian tindakan yang bertajuk Kuko Cups meningkatkan kemahiran melukis plan dan dongakan. Sebagai pemanis pembuka bicara, terdapat beberapa talking points yang akan saya jelaskan dengan ringkas, dimulai dengan isu dan punca masalah, objektif kajian, persoalan kajian, kumpulan sasaran yang terlibat, bagaimana pelaksanaan kajian tindakan ini dilaksanakan, impak yang dihasilkan oleh inovasi, dan kesimpulan sebagai rumusan akhir pembentangan. Panel penilai dan peserta webinar sekalian, sebagai pemula bicara, talking points yang pertama, isu dan punca masalah. Sepanjang pemerhatian saya sebagai SIC Plus Matematik Sekolah Menengah pada ketika itu, semasa melakukan selia bimbing di bilik darjah, saya mendapati isu yang dihadapi oleh guru matematik semasa pengajaran tajuk plan dan dongakan ialah masalah melukis plan, dongakan depan dan dongakan sisi dalam kalangan murid tingkatan 5 adalah rendah. Terdapat beberapa punca yang menyebabkan isu ini berlaku. Kita lihat, punca isu yang pertama ialah penguasaan konsep lemah tajuk plan dan dongakan, dan ini dibuktikan melalui keputusan ujian awal plan dan dongakan. Didapati 25.4% murid tingkatan 5 gagal dalam ujian awal ini dan hanya 39% murid tingkatan 5 yang mendapat grade A dalam ujian awal tersebut. Punca isu yang kedua ialah guru sukar membuat penerangan secara bertulis disebabkan tidak ada bahan bantu mengajar untuk menyokong pengajaran mereka dalam tajuk plan dan dongakan. Seterusnya, punca isu yang ketiga ialah bahan bantu mengajar plan dan dongakan yang sedia ada di pasaran adalah sangat mahal. Peruntukan PCG bagi panitia matematik tidak dapat menampung kos pembelian bahan bantu mengajar plan dan dongakan ini. Dan seterusnya, punca isu yang keempat menyebabkan kurangnya kepelbagaian aktiviti dalam PDP disebabkan tidak adanya bahan bantu mengajar yang menarik dalam plan dan dongakan untuk melaksanakan aktiviti PDP yang berkesan. Oleh itu, terdapat 4 punca isu yang perlu diatasi agar masalah melukis plan dan dongakan dalam kalangan murid tingkatan 5 dapat diatasi. Talking point saya yang kedua ialah objektif kajian, terbagi kepada dua iaitu objektif umum dan objektif khusus. Objektif umum adalah untuk mengenal pasti keberkesanan Kuko Cups, manakala terdapat 3 objektif khusus yang perlu dicapai iaitu pertama, mengubah PDPC berpusatkan guru kepada berpusatkan murid, kedua, meningkatkan peratus lulus murid dalam ujian akhir, dan ketiga, meningkatkan bilangan murid mendapat grade A dalam ujian akhir. Harapan saya semoga ketiga-tiga objektif ini akan dapat membantu mengatasi punca isu yang saya jelaskan sebelum ini. Seterusnya, talking point saya yang ketiga ialah persoalan kajian. Terdapat 3 persoalan yang perlu dijawab. Pertama, adakah Kuko Cups dapat membantu mengubah PDPC daripada berpusatkan guru kepada berpusatkan murid? Kedua, adakah Kuko Cups dapat meningkatkan peratus lulus murid dalam ujian akhir? Dan yang ketiga, adakah Kuko Cups dapat meningkatkan bilangan murid mendapat grade A dalam ujian akhir? Jawapan bagi ketiga-tiga persoalan ini akan kita lihat di dalam hasil dapatan kajian nanti. Hadirin yang dihormati sekalian, seterusnya kita move ke talking point saya yang keempat iaitu kumpulan sasaran. Terdiri daripada 202 orang murid tingkatan 5 yang berada pada tahap sederhana dan lemah dan bersekolah di 4 buah sekolah menengah di daerah Kuala Penyu iaitu di SMK Pekan Kuala Penyu, SMK St. Peter Bundu, SMK Kuala Penyu dan SMK Menumbuk. Seterusnya, talking point saya yang kelima ialah bagaimana saya melaksanakan kajian tindakan melalui tinjauan masalah menggunakan triangulasi. Terdapat 3 cara yang saya gunakan iaitu pertama melalui pemerhatian, kedua melalui ujian awal dan akhir dan yang ketiga melalui temu bual kepada kumpulan sasaran. Dalam talking points yang kelima ini juga, saya ingin mengambil kesempatan untuk menjelaskan secara ringkas bagaimana pelaksanaan dan penghasilan inovasi Kuko Cups. Pertama, dimulai dengan membincangkan idea penghasilan Kuko Cups bersama rakan-rakan guru matematik di 4 buah sekolah menengah di daerah Kuala Penyu. Kedua, melakar blueprint dan menyediakan bentangan bongkah bagi pepejal-pepejal yang terpilih. Ketiga, alat dan bahan untuk membina kit Kuko Cups seperti yang ditunjukkan dalam gambar raja merupakan alat-alat yang mesra alam
dan mudah diperolehi di pasaran. Keempat, proses membina bongkah kit Coco Cups dimulakan. Dan kelima, ini merupakan hasil akhir kit Coco Cups dari pandangan depan dan juga pandangan atas. Seterusnya, saya juga sukacita ingin memperkenalkan Coco Cups merupakan akronim kepada bongkah pepejal seperti cuboid, cone, kubus, prisma dan juga silinder, dan di dalam kit Coco Cups ini mengandungi 6 bentuk pepejal geometri yang berbeza seperti kubus, semisilinder, cuboid, prisma A, prisma B dan juga prisma C. Bagi setiap bentuk, kami telah mencadangkan 3 penggunaan warna permukaan yang berbeza bagi memudahkan murid menyelesaikan masalah melukis plan dan dongakan dengan mudah. Petunjuk warna tersebut adalah seperti berikut: merah jambu menunjukkan plan, hijau menunjukkan pandangan sisi, dan biru menunjukkan pandangan depan. Seterusnya, kit Coco Cups, daripada 6 bentuk pepejal geometri yang disediakan tadi, pengguna boleh menggabungkan bongkah-bongkah tersebut untuk aktiviti pengayaan dan pemulihan. Pembentangan diteruskan dengan menjelaskan talking point yang keenam iaitu impak kajian, dan talking point ini merupakan kemuncak kepada pembentangan saya pada hari ini. Dimulai dengan impak kajian yang pertama, berdasarkan pemerhatian terhadap kumpulan sasaran yang terdiri daripada 202 orang murid tingkatan 5 di 4 buah sekolah menengah di daerah Kuala Penyu, didapati sebelum inovasi Coco Cups diperkenalkan, PDP adalah berpusatkan guru, suasana pengajaran adalah lebih pasif dan tugasan adalah bersifat individu seperti gambar sebelum yang ditunjukkan di hadapan. Walau bagaimanapun, selepas Coco Cups diperkenalkan, PDP adalah berpusatkan murid dan suasana pengajaran telah berubah menjadi lebih aktif dan tugasan adalah bersifat kumpulan seperti gambar selepas yang ditunjukkan di hadapan. Seterusnya, saya akan menjelaskan impak kajian yang kedua, iaitu perbandingan keputusan ujian awal dan akhir. Berdasarkan jadual yang ditunjukkan di hadapan, didapati Coco Cups sangat berkesan membantu murid-murid yang berada pada tahap sederhana dan lemah untuk menguasai kemahiran melukis plan dan dongakan. Ini dapat dilihat apabila peratus lulus murid 74.6% di dalam ujian pra telah meningkat kepada 87.7% dalam ujian akhir. Selain daripada itu, bilangan murid yang mendapat grade A+, A dan A- telah meningkat kepada 63.2% di dalam ujian akhir berbanding hanya 38.9% di dalam ujian awal. Di samping itu, murid-murid yang mendapat grade rendah seperti C+, C, D dan E telah mengalami penurunan yang ketara seperti yang ditunjukkan di dalam gambar raja. Dan ini sekali lagi membuktikan bahawa inovasi Coco Cups telah membantu meningkatkan kemahiran melukis plan dan dongakan yang lebih tepat dan tepat dalam kalangan murid tingkatan 5 di daerah Kuala Penyu. Seterusnya, impak kajian yang ketiga ialah seramai 119 orang daripada 202 orang murid di daerah Kuala Penyu telah mendapat grade A hasil daripada inovasi Coco Cups. Dan sebenarnya ada banyak lagi inovasi Coco Cups yang telah dihasilkan, dan untuk mengetahui lebih lanjut impak-impak kajian daripada inovasi ini, jom kita lihat video ini. Panel penilai dan peserta webinar sekalian, saya telah pun sampai ke talking point saya yang terakhir iaitu kesimpulan. Paparan yang ditunjukkan merupakan rumusan akhir hasil dapatan kajian ini. Dan sebagai penghias bicara akhir daripada saya,
Inovasi matematik Kuku Cups merupakan satu inovasi yang biasa, tapi telah menunjukkan impak yang luar biasa ke atas 202 orang murid tingkatan 5 yang berada pada tahap lemah dan sederhana di 4 buah sekolah menengah di daerah Kuala Penyu. Semoga impak ini akan berterusan dengan penambahbaikan Kuku Cups pada masa yang akan datang. Dengan itu, saya sudahi pembentangan saya hari ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.